Cik, apa khabar? Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah sihat. Kau sihat? Ya, sihat-sihat. So, Cik, ada dekat mana sekarang ni? KL ke Johor ni? Aku sekarang dah duduk kat KL. Dulu Okay. dulu aku kerja basi gudang. Habis belajar, aku kerja basi gudang 2 tahun. Hmm. Lepas tu aku pindah company baru ni aku start duduk KL. Tak ada Basi KL apa, aku gudang, duduk Selayar. basi, basi gudang port lah. Tak ada, aku kerja dekat Lotte Chemical dulu. Kilang Titan lah. Orang biasa panggil kilang Titan. Kilang plastik. Oh, engkau memang chemical kan? Aku chemical engineering. Oh, dari apa kilang plastik lah tu kau tukar company sampai ke offshore ah? Aku sebenarnya Jauh tu uh, bidang apa kilang industri tu kan? Jauh ah ke? kilang plastik tu aku sebenarnya dia bukanlah kilang plastik pun, dia more to oil and gas juga tapi downstream. Downstream ni maksudnya dia belah dah nak sampai ke produk lah. Sebenarnya benda-benda plastik ni semua datangnya pun daripada minyak kan, datang daripada oil and gas juga. So nak buat plastik tu pun Hmm, dia datang daripada oil and gas. okay. Aku dah asalnya aku daripada kilang plastik tu daripada section oil and gas jugalah. Manufacturing dia orang punya raw material untuk plastik tu. Eh, So lagipun lepas aku boleh aku cakap R&D ke? R&D, Boleh aku cakap yang kau in charge tu R&D, Research and Development. Ke bukan? sebelum ni bukan, aku production dulu. Kira aku ada manufacturing lah, kira macam kilang jugalah. Okay, okay. Sebelum ni lah masa kat Pasir Gudang tu. So 2 tahun aku kat situ. um, Selama 2 tahun aku dekat Pasir Gudang tu, dia ada implement teknologi baru ni lah, Hmm. untuk company, untuk manufacturing tu. So kebetulan teknologi baru ni sekarang tengah popular dekat Asia. Hmm. So banyak refinery lah, ataupun kilang memproses oil and gas ni Okay. start nak implement. So company aku ni, company yang sekarang ni, yang aku dekat KL ni, dia buat design untuk teknologi tu. Lepas tu kebetulan aku ada experience, so dia carilah orang yang ada experience. So sebab tu lah aku dipanggil untuk kerja kat sini. Oh. Kira rezeki Okay. juga, aku tak mohon pun kerja ni, tapi sebab dia dah offer kan, so sanggup lah pindah daripada Pasir Gudang ke KL. Daripada rumah asal. Kau pindah KL tu kau sewa rumah kawan lah masa tu bujang lagi kan? Ke dah pindah KL dah kahwin? Belum-belum kahwin lagi, aku pindah KL, aku duduk dekat Artamas tu, aku seorang je. Tak ada orang nak sewa kat Ah. situ sebab office dekat situ kan. Lepas tu macam dah setahun sikit aku okey dah survey mana tempat yang affordable or reasonable lah nak duduk kan. Kat Artamas Hmm. tu macam mengarut sangat harga. Tu Ya, aku Thomas. pilih aku pilih Selayang lah. Hmm. Okey sikit Okay, lah. okay. Alright, alright. So Cik, so apa yang kita rancangkan kan? So slot Hmm. kau untuk hari ni kita nak sembang sikit pengalaman kau ke atas laut tu lah. So bagi aku benda Hmm. ni, yalah mungkin kat luar sana ramai lah yang kerja offshore dan sebagainya kan. Tapi Hmm. satu benda yang rare lah untuk kita yang tak pernah pergi ni. So aku pun Hmm. ada juga kenalan, memang cabaran tu nak pergi kat laut dengan mabuk lautnya, ombak semua, time apa ribut taufan tu memang kita cuak lah kan, ada berkaitan dengan Hmm. kita kan. So Hmm. boleh lah kau cerita sikit macam mana kau boleh ke sana, and then berapa lama, so apa pengalaman manis kau, pengalaman pahit kau, makan minum kat Ah. situ ke. Ha. So tahun 2020 lah, dalam 2020, dalam tengah tahun macam tu, aku memang tak ada job lah. Patutnya aku kena pergi banyak site dekat macam seperti India ataupun dekat Vietnam, Hmm. dekat Filipina apa semua kan.
Tapi sebab COVID so aku tak boleh travel untuk projek-projek yang lain tu lah. Aku tak ada mengena pun dengan offshore ni. Aku punya Okay. background tak ada berkaitan dengan offshore, tapi bos aku dia bagi peluang lah kat aku. Oh, rezeki Sebab kau aku lah. ada peluang, aku ada experience macam untuk commissioning kan. So dia hantar aku dengan seorang lagi kolik aku untuk pergi startup and commissioning kan dekat Vietnam ni untuk diorang punya offshore platform. So dia hantar Dia aku offshore tu di Vietnam betul? offshore tu di Vietnam lah. Okay. Platform tu kat Vietnam. Okay. So company aku dia design a small part of the platform tu lah. So aku kena handle untuk commissioning dengan startup lah, dengan performance test untuk unit tu lah, unit yang company aku design tu. Okay. Plannya asalnya aku kena kat sana patutnya sebulan, tapi sebab projeknya delay, aku stay sana dalam sampai 3 bulan lah. Tapi most of the time aku duduk hotel je sebab platform tu tak ready lagi, so diorang suruh aku standby kat hotel. Aku dekat offshore 2 minggu saja dalam Okay. sepanjang 3 bulan tu. Kau pergi naik helikopter Hmm. ke naik kapal pengangkut tu ke offshore tu? Masa aku punya turn untuk pergi, aku naik helikopter lah, pergi dan balik. Ada kat sana aku jumpa lagi 2 orang Malaysian, tapi dia Hmm. bukan company aku lah, dia company lain lah. Hmm. Dia pergi naik helikopter, balik naik kapal. Yang naik kapal tu dia orang cerita lah pengalaman macam mana semua. Kapal memang slow, Hmm. sehari ke 2 hari daripada platform untuk sampai Kapal darat. kapal pengangkut kan dia Kargo, panggil kan? dia, Kargo. dia naik Kargo. kargo. Dia tumpang kargo. Dia Kargo bukannya tu untuk function dia akan tarik offshore tu kan. Dia panggil offshore platform eh. Kargo tu function dia akan bu- antara tugas dia, dia tarik platform kan. Dia buat untuk platform tu juga betul. betul. Tapi, tapi yang diorang naik ni bukan untuk tarik lah, macam untuk hantar supply lah. Makanan makanan. So dia bawa kontainer benda semua, kapal yang besar. Okey. Hmm. Oh. Kau naik helikopter ada apa-apa Helikopter peristiwa ada ribut ke apa ke tak tak, ada ke macam mana? tak ada. Ha. Kat sana semua tenang je. Yang bestnya apa, Ha. Yang best. offshore dekat Vietnam, perairan ni dia tenang. Langsung tak ada bad weather masa aku pergi tu lah. Memang tak ada cuaca yang menggerunkan lah. Aku tengok kat luar pun, bila keluar tengok semua tenang je. Tak ada tak ada macam awan hitam ke apa kan. Macam kau tak expect storm is coming, tak ada. Semua good day je. Hujan pun tak ada. Hujan 2 minggu tak hujan. Tak hujan kat sana. Tapi dekat darat hujan. Okey. Ha. Dia Dia yang tempat aku ni dia dalam lebih orang 300 kilometer lah daripada pantai Vung Tau tu dekat Vietnam. 300 kira jauh kilometer. kira jauh tu. Jauh kan. Jauh jugalah. Tapi kalau naik helikopter dalam sejam setengah lah. Lama kat tu. Lama juga tapi ya sebab naik helikopter kan. Kira okey lah. Hmm. Helikopter sebenarnya aku tak pernah naik, aku tak pernah Hmm. research pasal helikopter ni. Actually helikopter ni memang sangat slow ke ataupun dia sederhana ke? Kelajuan dia Dia okey. kira macam Dia tak ada laju sangat, tak ada slow sangat. Dia steady je lah. hmm. Tadi awak ada Kalau masuk tadi. Dah keluar balik. hmm. Kalau teruskan. Kalau sejam setengah tu untuk 300 kilometer tu kira standard lah. Okey, okey. Kat situ macam mana? Makan minum dia ke ada pelik-pelik ke? Aku sampai Ke kau sana, kau kat situ macam hotel juga kat platform tu? tak ada lah macam hotel sangat. Ada Separuh mabuk lah, laut, aku boleh mabuk kata laut kan? separuh macam hotel lah. Ha. Aku sampai sana, aku duduk, mula-mula aku duduk dekat CPP tau. CPP ni Centralized Processing Platform. So Okey. kat living quarter, aku duduk living quarter dekat situ. Lepas tu tempat ni Hmm. makanan dia tak halal, susah sikit lah nak hidup kat situ. Makan minum dia tak halal, kena jadi vegetarian. So aku memang nak bawa makanan lah sikit sebab member aku sebelum ni dia pernah pergi situ, dia dah tahu. So aku bawa makanan sikit. Standby lah. Standby lah.
Tapi dia punya living conditions better sebab dia punya living quarters tu baru. Servis semua okey lah. Ada apa? Ada laundry service, ada benda semua kan. Dia punya toilet semua baru. So okey lah nak duduk kat situ. Lepas tu the next week tu diorang pindahkan kita orang dekat rig sebelah. Rig sebelah tu ialah dia punya drilling rig. Rig lama. Tapi kat situ Rig. makanan halal. Rig. RIG, rig. Pelantar lah. Kira Okay. pelantar jugalah, platform jugalah. Tapi untuk drilling. So second week tu kita orang duduk situ. Makanan kat situ halal. Tapi platform dia lama. So ada give and take lah. Sekejap, kau cakap makanan dia halal. League tu platform yang lain ke? Ke satu platform ni? Dia macam ni tau. Nanti aku tunjuk gambar ada satu. Dia sebelah-sebelah. Kalau Tunjuk gambar kau boleh sekarang. share. Ada tak? Pindah kat Facebook kawan aku. Search nak berkisik. Ada, aku ada kenalan lah yang pernah ada kerja kat laut ni kan. So dia cerita lah benda ni sangat mencabar. Tapi dia naik kapal lah, dia bukan platform. Dia pernah ada bombat sampai 10 kaki, mabuk laut 2 minggu tak baik-baik. Dia Sekali kapal yang muntah. bergerak ke macam mana? Kapal yang bergerak. Yelah. Benda yang berbeza lah kan. Macam mana? Tengah cari balik gambar tu. Mana ni? Kau share, aku dah ni. Aku dah allow. Aku cari je balik gambar tu. Ni fully work from home cik? Sekarang aku fully work from home lah. Office aku dia dapat kebenaran tapi untuk certain number of people je yang involved dengan projek. So aku sekarang ni tak involved dengan mana-mana projek, jadi dia tak ni lah. Busy sikit lah ni. Ke busy juga? Busy. Tapi busy jugalah. Dia bagi kerja office work lah. Aku kena buat follow. Kena buat follow up apa benda semua. Baik. Macam mana nak share? Boleh share screen ni. Boleh. Okey, so ada dua lah ni. Dia tak ada lah dua, sepatutnya dia satu ni je. Yang ni nanti dia akan belah, dia akan pergi. Sebab yang ni function dia untuk drilling je. Function dia untuk korek, untuk drilling. Drill, okey. Untuk drilling. Yang ni yang baru. Company aku dia ada supply satu unit lah kat sini kecil je. Untuk treat gas tu, untuk kurangkan water content dekat gas tu lah. Okay. So first week aku duduk sini. Yang ni baru, so operator dia semua Vietnam, orang Vietnam. Jadi makanan dia semua ikut selera orang Vietnam lah. So bila cakap tu dia punya supply makanan pun tak halal lah benda semua kan. Kadang-kadang dia ada serve pork. Kau pergi sebelah ni ada jambatan ke apa ni? Ni jambatan dia kat sini. So bila nak pindah tu, lepas dah pindah ke platform sebelah ni, kenalah heret back daripada living quarter kat sini. Heret lalu dia punya processing area ni semua, naik atas tangga ni. Lepas tu duduk dekat living quarter yang belah sini tak. Living quarter dia belah sini. Rutin so kena jalan lah. Rutin kau kat situ macam mana? Waktu malam ke saya dia waktu rehat? Dia kerja kat sana hari-hari bekerja, so 12 jam. Pukul 6
pukul 6 bangun pagi, sarapan dulu. Okay. Dekat dia ada kantin macam tu, so boleh makan sarapan. Lepas tu daripada pukul, aku biasa pukul 7 aku dah sampai dekat processing area ni lah untuk support dia orang, untuk support klien dan benda semua kan. So buatlah kerja kat situ sampai pukul 12. Kalau ada problem apa, bolehlah stay lama. Diorang tak kisah pun kalau nak balik awal pun. Tapi kalau nak solat semua, biasa balik bilik lah. Masing-masing akan pulang ke time lunch tu, akan pulang ke living quarter yang sebelah ni. Lepas tu solat dia semua kat situ. Nice. Malam buat apa? Malam Apa pulang lah. aktiviti rekreasi? Kalau ada setengah orang dia pergi petang-petang, dia jogging dekat helipad ni. Ataupun dia buat senaman lah dekat helipad ni. Lebar tapi ada separuh padang ke? Tak sampai separuh padang. helipad dia tak boleh lah, Sikit boleh lah. sampai lah padang. Hampir lah 400-300 meter. Dia lagi pun dia ada macam recreation room, dia ada gym, dia ada macam bilik TV. So pulang lah nak buat aktiviti apa malam-malam kat situ. Yang Tak pelik-pelik apa? Apa dia? Ada jumpa benda pelik-pelik tak? Oh tak ada. Tak ada. 2 minggu je tak jumpa lagi. Ya. Tapi kalau cerita-cerita orang lain yang selalu pergi ni, platform ni biasa macam mana? Biasa kita tengok video ada je kan, ombak tinggi semua kan. Betul. Biasa ada je. Kalau tengok video memang macam-macam jenis lah orang punya pengalaman kan. Tengoklah dekat mana lokasi platform tu. Setakat ni aku pergi kat sini 2 minggu straight tu memang tak ada apa-apa. Tenang macam ini lah. Dia punya ombak macam ini, kecil-kecil macam ni. Yalah, timing pergi tu tengah tahun lah. Hujung tahun. Bulan-bulan macam ni lah, bulan 7, bulan 8. Bulan 8 aku kat sana. Bukan tengah 7 lah. Bukan. Bulan 7. So habis terus balik ke apa? Darat dulu kan? Dan sebenarnya aku helikopter tu terus ke Malaysia ke? Tak adalah. Pergi dia orang punya ni lah, pergi dia orang punya heli base dulu dekat Vung Tau tu juga, dekat selatan Vietnam tu. Pergi situ dulu, lepas tu baru tunggu flight balik Malaysia lah. Masa COVID ni susah sikit sebab ya nak keluar negara pun sebenarnya susah. Nak masuk balik tu lagi susah. Masa aku ni lah, pengalaman dia memang bad sikit lah masa nak balik ke Malaysia. Aku seharian sangkut dekat KLIA tunggu nak dapat kebenaran untuk keluar daripada immigration. Sebab prosedur tak clear lagi masa tu. Sekarang ni dah okey lah. Okay. Menarik. Ini tahun lepas kan ni? Cik. Ni tahun lepas. 2019. Ada lagi yang kau nak tunjuk ke? Ada benda-benda menarik ke? Ya, ada ni gambar-gambar masa kat Vietnam tu lah. Ni dekat Ho Chi Minh City. Ni kat platform tu lah. Masa ni COVID memang tak ada orang. Oh ya betul. Semua lockdown. Tapi kedai restoran buka lah. Ni geng yang masa dekat platform tu lah. Ada kes tak masa kau pergi tu? Kat platform tu? Dekat platform tak ada kes. Diorang akan swab test sebelum pergi. So 2 hari sebelum pergi tu swab test lah. Ni geng-geng. Dia ni juga bukan Malaysia. Yang lain sebenarnya Malaysian. Kau paling muda kan? Aku paling muda. Aku paling muda. Ya, itu gila kau tengok muka semua. Ni masa celebrate first guest lah. Maksudnya guest dah start masuk dalam processing plant tu. So kira macam commissioning dah start lah. Diorang celebrate. Ada sikit makanan. Independence Day. Ni Independence Day.
Vietnam. Independence Day Vietnam. Ni ada sikit-sikit gambar aku ambil dekat platform Hmm. tu. Oh, nampak sangat baru. Biasa tengok-tengok Ni memang baru lah. dokumentari nampak barai juga. Kau tunjuk-tunjuk ni nampak Ni baru. yang baru. Tak silap aku daripada Malaysia kot ni. Platform ni. Dia hantar. Tak silap aku lah. Ada sangkut paut dengan Petronas ke? Tak ada. Ni tak ada langsung. share. Ini owned by Idemitsu. Okay. Ini misi tu Jepun. Vietnam. Idemitsu Jepun. Jepun lah. Tapi orang Vietnam yang operate. Si. Dia ada anak syarikat dekat Vietnam jugalah. Ni gambar kat laut. Yang kat tu angin kuat lah. Angin tak kuat sangat pun. Okey je. Ya. Macam tak ada lah sampai macam helmet tercabut ke apa, tak ada. Biasa kau pergi time baik sikit lah ni. Memang cantik lah. Cantik lah. Cuaca ni setiap hari macam ni awan. Tak ada pun rasa macam nak hujan ke apa kan. Nak tahu juga hujan macam mana kan. Air pipe. Dia ada proses kat dalam ni ke ada orang supply? Air pipe dia proses daripada air laut. Ada mesin dia lah. Ada desalter apa benda semua. So dia buang apa benda tu namanya. Dia buang garam apa benda semua daripada air laut tu lah. Ada proses dia. Kumbahan dia buang situ juga? Ke ada orang datang kaut? Kumbahan buang situ juga. Makanan-makanan pun diorang buang situ juga. Ada barang-barang yang diorang tak buang ke laut lah. Makanan food waste diorang buang ke laut. Dia buang terus yang tu ke ada teknik dia ke ada tenggelam? Itu aku tak pasti. Dia punya prosedur macam mana. Okay, nice. So balik then now sekarang kat KL lah after sekali tu je lah kan. So ada ni lah next ni kalau bukan apa after COVID ni dia ada cakap nak ke mana lagi ke? Oh tak ada, offshore tak kot. Aku sebenarnya kerja aku mainly untuk refinery ni mostly dekat darat je lah. So mungkin next month bulan 8 atau bulan 9 aku pergi Pengerang lah untuk start up lagi dekat Pengerang. Tak habis lagi, dah bertahun-tahun. Baik. Steady. Cik ada apa-apa cik yang kau nak boleh share pasal ni atas laut ni? Tu tak ada sangat sebenarnya. Aku sebab tak lama sangat kan kat situ. Gambar apa aku ambil tu. Bos aku tanya mana gambar lagi. Tak ada gambar. Tu je aku sempat ambil. Sebab saya memang datang memang aku kena buat kerja. Lepas tu sampai-sampai je dah ada problem. Jadi aku tertekan sikit lah pasal awal tu. Tu dah lama-lama sikit tu baru okey. Tak ada nak apa lepak-lepak sangat lah. Tak lepak sangat. Macam habis tu pun aku tak keluar sangat pun. Tengok TV kejap tu tidur. Internet pun tak ada. Memang tak boleh buat apa. Internet tak ada Untuk diorang punya orang ada lah. Untuk klien punya personal ada. Macam untuk aku macam outsider ni tak ada. Dia bagi akses tapi limited lah untuk WhatsApp saja. WhatsApp boleh kan? WhatsApp boleh. Untuk Facebook apa benda semua tak ada lah. Okay. Cik, thank you cik untuk sharing kau pada kali ni. So good luck untuk sharing kau dan semoga apa yang kau share ni satu inspirasi lah pada rakan-rakan kita. Okay. Terima kasih jemput tu sesi borak santai, sembang santai ni. Ya, untuk base kita kau seorang je, so nak dengar lah apa pengalaman kau pergi. Rare something lah yang kita tak, yang antara kita belum ada kan. Sajalah share antara kita. Sambil-sambil tu dia orang tak dapat join baca asin tak apa lah. Sambil lepak rumah boleh tengok video ni. Rindu tengok kau tengok video ni. Aku saja je suka-suka isi masa lapang. Burak dengan seorang-seorang. Kau sekarang kat mana sebenarnya?
Ceras. Oh Ceras. Memang duduk kat sini lah selamanya. Aku pindah Ceras setahun lah, tahun lepas, time COVID. Oh. Tapi kerja memang KL lama dah. Lepas aku kahwin aku duduk Seremban. Oh. Ulang-alik Seremban KL. Setahun juga tu. Lepas tu Oh. usia 18 dapat pindah ke ni Ceras lah sekarang ni. Ceras. Ceras kat mana? Bandar Tun Razak. Oh, Nata Razak. Okay. Aku ngasing lah, mengasing dekat sini, Musewu dia. Ah, Cik, okay cik. Right. So thank you. okay. So guys, Ya, so nantikan next round akan ada lagi rakan-rakan kita akan share sedikit Siapa pula pengalaman dia orang. next? Next, Epul. Oh, Epul. Aku nak minta dia share more apa pasal pernah arkitek kat Malaysia lah, something like Tak, mungkin menarik juga tu. Aku tengok dia. satu lagi apa yang aku nampak lah, typical apa mungkin mentality ataupun situasi Malaysia ni kan, which is orang beli rumah ataupun sewa rumah ke ataupun untuk memiliki sesebuah bangunan tu, faktor nombor satu mesti sebab kewangan. Sometimes bangunan ataupun rumah tu tak okey pun, tapi disebabkan offer yang murah, orang akan ambil lah, grab that opportunity. Tapi benda ni kalau kita tengok kat luar negara, contoh macam US, negara-negara pertama, negara dunia pertama macam tu kan. Duit, spesifikasi rumah, whatever lah tentang karakteristik rumah tu dia orang ambil kira, which is bukan sebab duit je. Just share pandangan lah, harap Apple boleh share something yang menarik lah. Tapi aku percaya benda tu memang kat Malaysia tak boleh buat apa lah, dah hakiki kita negara dunia ketiga kan. Betul. Duit tu yang Dia nombor satu. Tu lah. Alright, Acik, thank you. Tak boleh. Okay, terima kasih banyak, Lip. Okay, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.